keputusan kita adalah untuk memberi kebebasan akademik. AUPU itu is a comprehensive legislation. Jadi bidang-bidang tentang set up universiti, undang itu semua tak ada masalah. Tapi beberapa peruntukan dengan 50, berapa 60, saya tak ingat exactly peruntukan. Itu yang harus dihapuskan. Ya. Saya ada bincang dengan Khalid Nordin. Dia pun comfortable sekarang, baru dia menang naik Presiden UMNO tadi. Jadi dia boleh tumpu sekarang untuk pindah. Saya akan bagi jaminan semua peruntukan yang mengekang kebebasan, bukan saja kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik, termasuk pensyarat-pensyarat, itu akan dihapuskan. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Bijaklah. Dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ni, Akta 588 setakat ini belum pernah dipinda. Bermaksud 25 tahun telah berlalu sejak undang-undang ini dirangka dan digubal dan diluluskan. Dan semestinya kita tahu 25 tahun yang lalu dan sekarang dan 25 tahun yang akan datang, keadaan, teknologi, penggunaan platform-platform yang ada juga sangat berbeza. Maka bila pihak kementerian meneliti secara keseluruhan, kita tidak berhasrat hanya untuk melihat Akta 233 ataupun Seksyen 233 ini, tetapi memandangkan perubahan yang besar sedang berlaku. Kalau dulu kita cuma menggunakan mungkin 2G, 3G, sekarang 5G dan kemudian bagaimana. Semestinya kita berhasrat untuk melihat antara objektif utama bagi pindaan adalah menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia bagi keperluan masa hadapan. Kerajaan telah meluluskan peruntukan yang besar untuk tebatan banjir ini, 15 bilion ringgit. Uruslah dengan baik. Tebatan banjir ini kerana nak menyelamatkan nyawa orang, harta benda dia, simpanan dia. Janganlah dok kira guna tebatan banjir nak berdarah duit lagi. Sebab itu saya keras dan tegas sebab ini. Ada yang nak marah, ada yang doa, ada yang solat hajat marah saya. Benda ni yang saya nak buat ni nak urus dengan betul. Segar di pagi hari, segala sentosa. Dan selamat pagi, apa khabar Malaysia? Dan pastikan anda terus setia bersama kami. Biasalah pagi-pagi, orang kata hari kedua puasa kan, banyak cabaran dan dugaannya. Betul. Dan bercakap tentang cabaran, semalam hari pertama bulan Ramadan untuk tahun ini, pelbagai cabaran yang kita dapat lihat. Ada antara penjaja di Bazar Ramadan mengalami kerugian akibat keadaan cuaca yang meruntuhkan kemah-kemah mereka. Dan juga ada juga beberapa orang kalau kita tengok yang meluahkan rasa tidak
tidak puas hati bila mereka beli makanan di bazar Ramadan, kari pupnya beroksigen, popiah murtabak rentung, popiah ada 2 je tauge. So pelbagai orang kata cabaran yang kita hadapi. Namun itu adalah cabaran kecil. Cabaran yang paling utama adalah untuk merendahkan ataupun menghilangkan segala jenis hawa nafsu kita untuk kita makan, minum, mengatakan benda-benda yang orang kata lara, tak perlu sepanjang bulan Ramadan. Itu antara cabaran yang paling utama kita harus lawanlah. Itu cabaran daripada segi bahagian kita sebagai pengguna. Tapi sebagai seorang penjual juga, ini juga cabaran untuk anda untuk menjual secara jujur, tidak mengambil kesempatan, jual makanan yang berkualiti, elakkan menjual makanan yang telah perosak. Dan yang paling penting, kita nak mendapatkan pahala mungkin dengan memasak dengan kasih sayang. Orang kata memasak dengan ikhlas itu akan memberikan lagi pahala yang berganda. Betul kan, menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa itu tinggi pahalanya. Baik, dan hari ini juga merupakan hari Jumaat pertama di bulan Ramadan ini, dan pastinya pahala kita hari ini digandakan dengan hari Jumaat punya pahala di bulan Ramadan dan sebagainya. Dan haruslah kita ingat bahawa bersedekah di bulan Ramadan tu pun sangat hebat. Ya, itu dia pahala bersedekah. Betul. Dan hari ini juga 24 Mac 2023 merupakan Hari TB Sedunia yang disambut setiap tahun. Dan tahun ini adalah kerajaan juga cuba untuk mengurangkan gejala-gejala TB. Dan kalau anda ada gejala TB seperti demam berpanjangan, batuk kering, berpeluh-peluh di waktu malam, segera ke hospital kerana kerajaan ingin mencapai tahap bebas TB sepanjang tahun menuju ke tahun 2035. Baik, ada berita yang kita nak sampaikan dari portal bernama Nurul. Apa saya kita nak kongsikan terlebih dahulu, Helena, iaitu pembinaan MRSM berbayar tidak libatkan peruntukan kerajaan. Demikian yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Ramidi, di mana menurut Timbalan Perdana Menteri, kerajaan ketika ini sudah dilihat tidak mampu untuk menampung kepada mereka yang melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi, di mana ini perlu dijelaskan sama sekali, di mana mereka yang berkemampuan yang akan dikenakan tindakan. Di mana setiap kali yang kita telah pun faham ataupun kita ketahui, MRSM ini adalah terbuka untuk anak-anak untuk melanjutkan pendidikan sedari tingkatan 1 ke tingkatan 5 dengan berlatar belakangkan yang diasaskan adalah untuk anak-anak bergolongan B40. Dan dalam masa sama, Zahid Hamidi juga memberi jaminan MRSM akan berbayar, bahawa MRSM berbayar berkenaan tidak akan didirikan di atas tanah mata yang dikhususkan untuk manfaat rakyat miskin. Maksudnya di sini hak rakyat miskin masih lagi dijaga, dipelihara. Cuma ini adalah salah satu option tambahan untuk mereka yang ingin meneruskan pendidikan di MRSM, tetapi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan daripada keluarga yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Baik, demam TikTok di Malaysia ini semakin hangat. Rata-rata menggunakan TikTok untuk mempromosikan barangan mereka, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Namun kalau di Malaysia ini belum ada lagi larangan untuk penjawat awam misalnya untuk dilarang menggunakan TikTok untuk apa sahaja tujuan. Namun di Belanda, penjawat awam dilarang untuk guna TikTok untuk tugasan rasmi. Dan sejumlah 140,000 penjawat awam Belanda hanya boleh menggunakan aplikasi yang diluluskan, bermakna aplikasi sensitif pengintipan tidak lagi dibenarkan. Itu antara berita luar negara tentang TikTok. Dan kalau kita lihat juga sebelum ini, Amerika Syarikat, United Kingdom dan juga Canada serta Belgium serta EU sendiri telah pun mengharamkan pemasangan aplikasi itu ekoran kebimbangan mereka yang menyatakan bahawa keselamatan dan data mungkin boleh diakses oleh kerajaan China. Dan itu adalah merupakan satu berasas
Dan okey, dalam pada itu kita nak tahu juga Helena, dan masuk hari Jumaat ni kita nak tengok mengenai laporan perkembangan cuaca, sebab hari Jumaat ni banyak aktiviti nak baru minggu pertama puasa ni kan. Mungkin nak rancang balik ke kampung halaman, nak melihat, nak berbuka puasa bersama dengan keluarga tercinta, tetapi cuaca pun main peranan penting juga untuk anda merancang perjalanan anda. Kita nak saksikan ramalan cuaca dan kemudian kita bersama dengan rakan setugas di Bilik Berita. Jom saksikan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama saya Binsla Santiran dari Bilik Berita. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka mengakhiri lawatan rasminya di Arab Saudi hari ini meluangkan masa bersama-sama 200 rakyat Malaysia yang tinggal di Jeddah malam tadi untuk berbuka puasa bersama-sama pada hari pertama Ramadan. Beliau diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Datuk Seri Anwar dalam ucapan ringkasnya menzahirkan kesyukuran kerana berpeluang melawat Arab Saudi dalam bulan Ramadan ini dan berharap imej negara dapat dipulihkan serta berdoa semoga martabat umat Islam dalam dapat diangkat. Terdahulu Perdana Menteri berpeluang bertemu komuniti perniagaan tempatan dan Malaysia di Ibu Pejabat Bank Pembangunan Islam. Datuk Seri Anwar juga sempat mempelawa komuniti perniagaan di Arab Saudi untuk lebih banyak melabur di Malaysia berikutan Malaysia mempunyai kerajaan yang stabil dengan dasar yang jelas. Hampir 5,000 rakyat Malaysia tinggal di Arab Saudi dan kira-kira 800 daripada mereka berada di Jeddah dan Mekah. Pemohon dalam kumpulan sasaran bawah skim Rumah Pertamaku SRP masih boleh mendapatkan pembiayaan melalui skim jaminan kredit perumahan SJKP atau institusi kewangan apabila SRP tidak lagi diteruskan mulai tahun ini. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan menjelaskan walaupun SRP dimansuhkan, namun kerajaan melalui Belanjawan Madani 2023 bersetuju untuk meneruskan pembiayaan menerusi SJKP. Melalui pengumuman Belanjawan Madani 2023, kerajaan melalui syarikat jaminan kredit perumahan Berhad bersetuju menyediakan jaminan pembiayaan melalui SJKP sehingga RM5 bilion nilai pinjaman yang bakal memberi manfaat kepada 20,000 peminjam yang memerlukan. SJKP adalah salah satu inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia iBiaya yang dilancarkan oleh KPKT dengan kerjasama Kementerian Kewangan pada 14 April 2022 bertujuan meningkatkan pemilikan kediaman terutama dalam kalangan golongan B40, M40 dan pekerja sektor tidak formal. SJKP adalah program yang menawarkan pembiayaan perumahan tanpa perlu membayar wang pendahuluan kepada golongan yang tiada pendapatan tetap atau kumpulan ekonomi gig. Kenyataan itu menjelaskan 16,808 peminjam menerima manfaat dengan nilai pinjaman RM2.32 bilion daripada pelaksanaan SJKP itu sehingga 31 Disember lepas. Program SRP diumumkan semasa Belanjawan 2011 bagi membantu golongan muda memiliki rumah pertama. Ia melibatkan yuran jaminan kepada Cagamas ditanggung oleh kerajaan dan Cagamas menyediakan jaminan supaya pembeli rumah mendapat amaun pinjaman lebih tinggi daripada institusi kewangan. Tarikh tutup permohonan SRP ditetapkan pada 31 Mac ini. Sepanjang tempoh pelaksanaan program SRP, RM19.9 bilion nilai pembiayaan memberi manfaat kepada 86,708 peminjam.
Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gon berpuas hati dengan persembahan anak buahnya menewaskan Turkmenistan 1-0 walaupun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Pan Gon juga enggan mengeluh dengan persembahan beberapa pemain terutama ketika aksi Liga baru sahaja bermula. Beliau yakin anak buahnya akan menunjukkan peningkatan prestasi selepas ini, terutama pada bulan Jun dan September nanti. Pengendali dari Korea Selatan itu turut menyifatkan cuaca semalam agak mencabar selain merupakan hari pertama puasa. Begitupun beliau bangga walaupun dalam situasi sedemikian, skuad bimbingannya masih mampu mengalahkan pasukan di tangga ke-135. So I think beginning of the season, I understand. Beginning of the season, we just play few game. So I think it will be better and better. Maybe June and September will be better. Hopefully better. So also weather condition was not, I think, tough. Today humid, high humid. First day of Ramadan, so quite a difficult situation. But overall, we win against 135 consecutively. Saingan malam tadi menyaksikan beberapa pemain meraih cap pertama masing-masing termasuk Endrick Dos Santos, Paulo Josu, Nolain, Fayyad Aziz dan Feroz Baharudin. Skuad Harimau Malaya mencatatkan kemenangan 1-0 menentang Turkmenistan dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi selepas ini dijangka lebih sukar termasuk pertemuan dengan Hong Kong pada 28 Mac nanti. Pan Gon berkata akan cuba menurunkan pemain lain pada pertemuan itu. Sekian dari Bilik Berita, salam Malaysia Madani dan salam hormat. Okey, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita akan berbicara tentang topik yang sedikit berat tetapi tak apa, kita cuba untuk bagi satu perspektif berbeza hari ini. Baik, kita nak bercerita tentang normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan juga Iran dan adakah ini sinar baru di Timur Tengah, dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita iaitu Pensyarah Kanan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa UNIZA, iaitu Dr. Wan Rohila Ganti Wan Abdul Ghaffar. Hello Dr. Wan, apa khabar? Baik, sihat. Alina sihat? Alhamdulillah, hari ni kami berdua memang sihat sejahtera sihat, walaupun berpuasa di bulan Ramadan hari kedua ni. Tetap ceria. Betul. Okey, Dr. Wan, kita nak tahu juga antara Arab Saudi dan Iran ini mereka telah bersetuju untuk sambung semula hubungan diplomatik yang renggang sejak beberapa tahun sebelum ini. Dan pada pandangan doktor sendiri, apakah faktor yang sebenarnya membawa kepada reapproachment ini? Terima kasih Alina atas soalan pembuka tadi. Teman-teman pendengar sekalian, saya faham ini topik yang agak berat, namun saya akan cuba turunkan bahasa menggunakan laras bahasa orang awam. Jadi penonton sekalian, sebelum kita menelusuri isu sebenar, kena faham dulu kenapa kedua-dua negara yang sangat signifikan di Timur Tengah ini dia berkonflik. Itu kena kita faham dulu. Ada beberapa faktor yang sangat rumit untuk difahami, namun saya mudahkan kepada beberapa faktor asas. Faktor yang pertama adalah faktor geopolitikal. Kedua-dua Saudi, kita panggil negara Arab Saudi lah kan, kita orang Malaysia panggil, dan juga Iran merupakan dua kuasa besar di Timur Tengah. Dan kedua-dua negara tersebut merupakan pengeluar minyak utama dunia, dan jadi mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Mereka berkonflik untuk basically menjadi yang paling terkehadapan, paling tersignifikan di Timur Tengah. Jadi sesiapa yang mendominasi Timur Tengah
akan menjadi dalam kurungan ketua kepada populasi di Timur Tengah. Jadi itu dari sudut geopolitikal. Dari sudut beza mazhab, kita semua sedia maklumlah perbezaan mazhab Syiah Sunni di antara Iran dan Saudi juga menjadi punca kepada konflik berterusan di antara kedua-dua negara. Dan sebenarnya teman-teman penonton, sudah hampir 7 tahun ya Saudi dan Iran putus hubungan diplomasi setelah kerajaan Saudi membunuh ulama Syiah atas tuduhan terorisme sehingga menyebabkan penduduk Iran mengadakan rusuhan di kedutaan Saudi sekitar tahun 2016. Jadi terus hubungan kedua negara ini yang dah sedia renggang terus terputus. Dan seterusnya Saudi menggunakan sistem pemerintahan monarki dan Iran pula merupakan sebuah negara teokrasi, jadi terdapat perbezaan pentadbiran politik di situ yang menyebabkan ciri-ciri pertama, kedua, ketiga yang saya nyatakan tadi menjadi punca kepada konflik berterusan di antara Saudi dan Iran. Dan satu lagi teman-teman penonton yang saya nak nyatakan di sini, konflik sebenar akarnya berpunca selepas revolusi Iran 1979 setelah Shah Iran dijatuhkan oleh revolusi Iran oleh kumpulan ulama di Iran yang mana Shah Iran ini seperti mana kita tahu dia pro barat. Jadi Saudi yang juga pro barat merasa gentar akan kemungkinan berlaku situasi yang sama di negara mereka. Maka dari situ bermulalah kerenggangan hubungan, seterusnya diikuti pula oleh 3 faktor yang saya nyatakan tadi. Namun saya fikir rahmat di bulan Syaban, dunia Islam bergembira dengan perkembangan terbaru apabila dua negara yang permusuhan berseteru bertahun lamanya kembali ke meja damai dan menandatangani perjanjian damai. Jadi kita sambut dengan penuh rasa gembira dan menjawab kepada persoalan Helena tadi, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya perjanjian damai ini, kita kena faham dari sudut teori hubungan antarabangsa. Dia ada satu teori nama dia realism. Jadi realism ni mana-mana negara mempunyai kepentingan masing-masing. Jadi mana-mana negara akan berbuat apa sahaja demi memastikan kedaulatan negara, national interest negara akan terus terpelihara. Jadi dalam konteks ini berdamai dengan Saudi, berdamai dengan Iran adalah bagi memenuhi kepentingan nasional bagi negara Iran dan Saudi. Itu saya cerita dari sudut teori lah. Dari sudut senario semasa, kita faham bahawa perdamaian di antara Iran dan Saudi ini membuka kepada insya-Allah perdamaian di Yaman paling-paling kurang, Helena dan Nurul. Kerana kita tahu pergolakan di Yaman, Saudi dan Iran merupakan proksi perang di sana, yang mana Saudi menyokong kerajaan sekarang dan Iran pula menyokong kumpulan pemisah puak Houthi dengan kita panggil menyalurkan senjata-senjata missiles kepada puak Houthi. Jadi memberi sinar baru kepada civilian di Yaman yang tidak bersalah. Kita harap dan Iran sendiri telah menyatakan hasrat mereka untuk menghentikan penghantaran senjata kepada puak Houthi di Yaman dan kita harap Yaman akan kembali bersinar semula. Dalam konteks ini satu lagi yang kita kena faham, Helena. Dua negara ini apabila mereka berdamai, ramai bertanya-tanya apa reaksi United States. Jadi United States di sini kita tahu Saudi itu dia pro kepada United States. United States melihat dengan sinis. Tahniah di atas kejayaan ini, namun jangan percaya kepada Iran dan jangan percaya kepada China kerana China tidak reliable, China tidak telus, China tidak ada integriti. Itu antara komen awal daripada United States. Jadi kita namun kita melihat itu sebagai komen daripada pihak United States. Namun dari pihak Saudi sendiri melihat perjanjian damai ini sebagai usaha awal untuk Saudi berdikari dalam menentukan dasar luar sendiri, lari daripada bayangan Barat.
Manakala dari sudut Iran pula, Iran selama ini Helena dan Nurul dilihat agak negatif oleh masyarakat antarabangsa. Kita panggil dalam bahasa Terengganu kerah keng, agak keras kepala. Jadi dengan pengendoran Iran dan sanggup untuk berdamai dengan China, imej Iran dilihat naik, dilihat sebagai Iran sudah mula berkompromi dan mula mahu menyertai masyarakat antarabangsa. Terima kasih Helena. Doktor, kita nak tahu juga seperti mana kita lihat China memainkan peranan ya dalam isu perdamaian ini, di mana China merupakan orang tengah untuk menjalinkan semula hubungan yang terputus sejak 20 tahun lalu. Dan kita kembali semula, apakah tindakan China ini yang dilihat berminat kepada Timur Tengah ini, adakah ianya akan mengalih tumpuan daripada Asia Tenggara ke Timur Tengah, ataupun bagi pandangan doktor sendiri bagaimana? Sebenarnya ramai yang terkejut. Kenapa China yang menjadi orang tengah? Kenapa tidak teman-teman daripada negara Arab yang lain? Dan rundingan ini pun berlaku secara rahsia. Sebenarnya bukanlah China yang mempelopori rundingan damai ini. Rundingan ini sudah pun bermula hampir 2 tahun yang lepas. Terima kasih kepada Baghdad yang menyediakan menjadi host kepada meja rundingan di antara Iran dan Saudi. Namun usaha itu banyak kali terencat. Jadi China mengambil langkah untuk menjadi penamat kepada konflik ini dan menjadi mediator utamalah. Dan kita kena faham kenapa, saya tak naklah kata mudah sangat persetujuan dicapai, tapi kita nampak macam rundingan tu 4 hari dan 4 hari dan rundingan konflik berpuluh tahun berjaya diakhiri kerana teman-teman penonton, China ni merupakan rakan yang disegani sama ada oleh Arab Saudi ataupun Iran. Kerana China merupakan pembeli minyak utama daripada Saudi dan juga Iran. Jadi ingkar kepada saranan China, kita panggil dalam bahasa kampung memang cari pasal lah, macam tu. Tapi dalam bahasa hubungan antarabangsa, ini adalah diplomasi mantap yang dimainkan oleh China, menunjukkan China sudah mula tampil ke pentas dunia sebagai mediator kepada dua negara berkonflik, dan China akan selepas ini saya fikir akan terus dipandang tinggi oleh masyarakat antarabangsa, dan banyak lagi negara-negara lain berkonflik akan mungkin merujuk kepada China selepas ini. Dan China juga yang seperti mana kita tahu lah, melalui Belt and Road inisiatifnya sedang rancak melakukan banyak pembangunan di Timur Tengah. Pembangunan infrastruktur, jalan raya, bangunan dan pelan-pelan galian minyak yang baru akan terencat kalau kestabilan rantau Timur Tengah tidak dapat dijaga. Jadi memastikan Iran dan Saudi berdamai adalah usaha yang memang China sangat look forward. Daripada awal lagi China mula memasuki Timur Tengah bagi tujuan mencapai Belt and Road Initiative. China sebelum ini sudah mengawal hampir keseluruhan Asia Timur. Jadi sekarang kita boleh kata dia mula melebarkan sayapnya ke Timur Tengah, dan perdamaian di antara dua seteru utama ini merupakan satu titik tolak agung, dan saya fikir kestabilan rantau Timur Tengah akan memberi kesan ekonomi yang sangat positif kepada China selepas ini. Okey, kita dah tahu dia akan beri kesan positif kepada ekonomi China. Bagaimana pula dengan ekonomi negara-negara Islam dan juga Malaysia terutamanya? Baik, okey. Tadi saya kata kita dunia Islam menyambut perdamaian ini dengan penuh rasa syukur, dan Helena dan Nurul 5 hari selepas perjanjian damai ini diwar-warkan di media, kita rasa sebab dan sayu kerana Menteri Luar Mesir dan Menteri Luar Turki bertemu setelah hampir 10 tahun dua negara tersebut bertelagah. Selepas Presiden Morsi digulingkan oleh Presiden As-Sisi dan Turki merasa ralat dengan peristiwa ini, lalu mereka ada perang dingin di antara Mesir dan Turki. Namun terinspirasi dengan kesan positif Saudi Iran,
kedua-dua menteri luar mengambil langkah awal bertemu dan Mesir bertanya dengan penuh rasa sayu bagaimana pengalaman Turki menangani isu kemanusiaan pasca gempa bumi baru-baru ini. Jadi bagi dunia Islam, dunia Arab, di mana-mana rantau Timur Tengah, rantau Asia Tenggara, kita menyambut dengan baik. Dari sudut Malaysia pula, kalau kita kata Malaysia tidaklah memainkan peranan secara langsung dalam perjanjian ini, malah kita tidak menjadi aktor utama pun. Namun ini sekaligus memberi ruang yang jelas kepada kita mengenai rakan strategik kita selepas ini sudah jelas. Sebelum ini kita di persimpangan, jika kita melebihkan Arab Saudi, Iran pula yang rasa terpinggir, kedutaan Iran pula merasa terpinggir. Jadi sekarang kedua-duanya sudah jelas. Perkembangan ekonomi, pertukaran perdagangan, keuangan dan pelancongan akan lebih rancak selepas ini saya fikir dengan perdamaian di antara kedua-dua buah negara ini. Okey, Doktor, mungkin sedikit kita dapat simpulkan ataupun kita dapat jangkakan. Adakah dengan hubungan yang bertaut ini dilihat bahawa ekonomi dunia akan datang ataupun semakin hampir bahawa dikuasai oleh Asia? Bahawanya ini menimbulkan kebimbangan untuk Amerika Syarikat sendiri, bagaimana? Tepat sekali pernyataan Nurul. Memang ekonomi akan rancak apabila geographically stable. Itu saja hipotesis dalam sains politik, begitulah. Jadi Barat mahu rantau Asia, rantau Timur Tengah sentiasa bergolak agar ekonomi mereka stagnan dan manipulasi dapat terus berjalan seperti mana sebelum-sebelum ini. Jadi kestabilan, keamanan, keselamatan rantau daripada sebarang tindakan militeri, sebarang penyeludupan, sebarang penyeberangan sempadan tanpa izin. Apabila kesemua ini terkawal, sememangnya ekonomi akan meningkat naik. Dan saya fikir negara-negara Asia lain seperti Jepun dan Korea Selatan tidak termasuk negara-negara termasuklah juga negara-negara Southeast Asia dan juga negara-negara Afrika Utara akan mula memandang positif kepada Timur Tengah dan saya memang sangat yakin ekonomi akan semakin rancak selepas ini, apatah lagi jika Kerajaan Saudi memberi kota haji kepada kedutaan Iran pada tahun ini. Ianya akan lebih cantik lagi selepas ini. Itu dia sedikit sebanyak tentang kita belajar tentang hubungan diplomatik Arab Saudi. Terima kasih Dr. Wan Rohila ganti Wan Abdul Ghaffar kerana berkongsi tentang perkara tersebut dan kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Hai, apa khabar semua? Sekarang ini saya sedang berada di Pavilion Bukit Jalil bagi menyaksikan pameran The World of Tim Burton. Nak tahu apa yang menarik? Jom ikut saya. Berita baik buat peminat Tim Burton. Anda kini dapat melihat dengan lebih dekat lagi hasil karya pengarah filem terkemuka dunia. Buat julung-julung kalinya, The World of Tim Burton berkampung di Pavilion Bukit Jalil bagi memberikan pengalaman istimewa buat para peminatnya. Antara hasil kreativiti beliau yang dipamerkan dalam muzium pop-up ini ialah lakaran, lukisan berwarna, imej, visual dalam skrin dan motif gambar watak-watak dalam dunia ciptaan Tim Burton. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai latar belakang muzium pop-up ini, apa kata kita bersama dengan penganjur The World of Tim Burton, Cik Yuri Aizawa. World of Tim Burton is of course by the renowned and popular, one of the best movie director and artist from Hollywood, Tim Burton, and this exhibition has been going around the world, and this has more than 500 work, original artwork, from the puppets to sculpture to drawings, sketches, everything. Apabila ditanya mengenai mengapa Malaysia dipilih menjadi lokasi muzium pop-up ini, berikut respon daripada pihak penganjur. I've been always wanted to do like a special thing, like contribute to art and entertainment scene in Malaysia to make it more active. So I was really aiming for it. Pameran yang mempunyai 10 zon ini menawarkan keindahan karya-karya pengarah terkenal Tim Burton.
seperti yang dapat dilihat menerusi filemnya Wednesday, Charlie and the Chocolate Factory, Edward Scissorhands dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke pameran The World of Tim Burton yang berlangsung dari 21 Mac hingga 30 Julai ini. I feel in Malaysia the trend has been Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skim yang ada mesti faham mana dilabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security. Dengar tadi muzik tu kan Lina, kita dah dapat menggambarkan bahawa ianya melambangkan satu budaya ataupun daripada negeri Sarawak pastinya. Okey, dan itu yang kita akan kongsikan hari ini mengenai Airandau 2023, sebuah simposium antarabangsa yang bakal berlangsung tak lama lagi. Dan bersama kami di studio hari ini adalah merupakan Profesor Madya Dr. Muhammad Maulana Magiman, merupakan Dekan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putra Malaysia, kampus Bintulu, Sarawak. Apa khabar Doktor? Selamat datang diucapkan. Terima kasih. Ini dari Sarawak Doktor ya? Daripada Sarawak. Terima kasih di atas masa yang diberikan kan, sudi sampai ke sini. Jauh tu. Dan sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang Airandau ini sendiri, mungkin boleh kongsikan budaya di Sarawak. Kalau kita tengok gambar-gambar video tadi tu, rasa macam ni Bintulu ke? Cantiknya. Jadi itulah, kalau kita lihat apa yang dilihat tadi merupakan satu pembaharuan atau perkembangan di negeri Sarawak sendiri. Kalau kita lihat dari segi perkauman pula, kalau kita nampak bahawa masyarakat di Semenanjung contohnya melihat Sarawak hanya ada sebahagian saja yang dikenali, iaitu panggilan Dayak, panggilan Bidayuh dan Iban, Melanau dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat secara menyeluruh, di Fakulti Kemanusiaan di Bintulu ni, sebenarnya kita banyak membuat satu kajian tentang etnik Borneo, yang mana kalau kita lihat mungkin tak pernah mengenali apakah itu pesta Savik yang diraikan oleh masyarakat sekapan daripada golongan kumpulan kejaman. Jadi mungkin itu perkara yang baharu. Tetapi di Fakulti Kemanusiaan Pengurusan Sains di Bintulu sendiri, di UPM kampus Bintulu, kita telah diberikan satu dana penyelidikan khas oleh Kementerian Pelancongan di negeri Sarawak untuk mewujudkan sebuah hub kajian etnik. Jadi di situlah
Yang kita kenal cuma pesta gawai, iaitu untuk masyarakat Iban, Bidayuhnya. Tetapi kalau di Sarawak ni banyak. Okey, dan bercakap tentang itu, mungkin doktor nak perjelaskan lagi tentang apa yang doktor katakan tadi, Festival Savid itu. Ramai tak tahu kan, mungkin ini masanya untuk kita mengenali apa itu. Okey, sebenarnya kalau dalam masyarakat kejaman ni, masyarakat kejaman ni dia tergolong ada 3 kumpulan ras dia. Yang utamanya ialah Sekapan, Kejaman dan Lahanan. Dalam membentuk satu komuniti yang mereka cuma dalam lingkungan 1,000-2,000 orang ni, mereka tidak ada identiti seperti yang terkandung seperti masyarakat Melanau, yang terkenal dengan pesta kaulnya, yang terkenal dengan budaya makan linutnya dan sebagainya. Tetapi masyarakat Kejaman ni, namanya Perkejaman pun orang nak risau kan, sebab nama Kejaman ni. Tapi sebenarnya mereka adalah satu rumpun yang hanya sebilangannya sahaja terdapat di kawasan Belaga di Sarawak. Yang mana kalau kita lihat budayanya, mereka ada satu meraihkan pesta Savid ni menghimpunkan satu budaya yang berlainan pada masyarakat Iban, meraihkan pesta-pesta padi dan sebagainya. Mereka ini, dengan cara pesta ini, mereka dapat mewujudkan satu identiti. Contohnya dalam melahirkan satu bentuk lahiriah secara untuk mewujudkan kepada ketuhanan. Mereka lebih menekankan kepada konsep ketuhanan, ataupun lebih kepada purity, iaitu dalam kajian tentang simbol kesucian di dalam segala apa-apa sahaja yang nak dilaksanakan. Contohnya persembahan kepada Tuhan mereka. Makanan tu mestilah suci. Kalau kita suci itu maksudnya umpamanya kain putih yang tidak ada cala apanya. Jadi caranya ialah setiap apa yang dipersembahkan kepada Tuhan mereka, mereka mesti mendahulukan bentuk satu suci itu bersih. Contohnya ayam lah. Ayam tu cukup dari segi bentuk bulunya, tak ada cacat celanya. Kemudian makanan pula, makanan yang dibawa betul, contohnya beras tu pula daripada tahun yang dituai pada tahun tersebut. Okey, itu antara keistimewaannya. Dan doktor, kalau doktor boleh kongsikan juga kaitan dengan apa yang doktor baru ceritakan ini dengan air randau ini sendiri. Baik, air randau ni merupakan satu yang dalam bahasa Iban, randau ni dalam satu perbincangan di ruai-ruai rumah panjang contohnya, yang kalau kita lihat dalam perbincangan tersebut, dia ada isu yang nak diutarakan. Jadi air randau yang kita dapat kita utarakan dan jadikan sebagai idea untuk fakultinya ialah sebagai satu bentuk persidangan, yang mana persidangan ini adalah secara bentuk berseminar yang dilakukan hasil daripada apa-apa yang didapati daripada kajian tersebut, diutarakan dan dikongsikan pada masyarakat. Kerana tidak semua orang di Sarawak sendiri pun tahu bahawa masyarakat etnik sebelum ni, contohnya kalau di Malaysia sekarang ni, etnik Sarawak totaliti 27 etnik saja. Tetapi apabila kita melihat daripada kajian yang menyeluruh oleh Fakulti Kemanusiaan dan di bawah kerusi P.H. Sri Adnan Satim, arwah Tok Nan, kita mendapati lebih daripada 27 dan telah digazetkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak pada 31 etnik semuanya. Penambahan. Dan kita nak tahu juga Doktor, bagaimana UPM kampus Bintulu ini mendapat inspirasi untuk memperkenalkan air randau itu sendiri. Baik, sebenarnya sebelum ni orang cuma melihat bahawa UPM Serdang saja. Betul. Tetapi apabila kita melihat bahawa UPM di Sarawak ni, kita membuat satu bentuk perubahan yang menyeluruh, totaliti kepada satu bentuk institusi pengajian penyelidikan di Borneo melalui kerusi penyelidikan P.H. Sri Adnan Satim ini, maka kita dapat melihat bahawa kajian-kajian yang dijadikan di Bintulu ini dan ditempatkan di UPM Bintulu ini adalah sebagai hub kajian etnik di Borneo. Jadi mana-mana selain daripada idea pelancongan kepada bentuk pelancongan kepada bentuk makanan ke perbandaran ke sebagainya, tetapi kita juga lebih menekankan kepada satu bentuk budaya keilmuan kepada bentuk pelancongan tersebut. Dan bercakap tentang pelancongan dan juga ilmu, saya difahamkan semasa simposium itu akan ada rumah pancang dan aktiviti-aktiviti makanan dan sebagainya. Mungkin doktor nak cerita lanjut tentang perkara itu. Okey, sebenarnya
rentetan daripada air randau ni. Air randau ni kita sebagai satu bentuk pengenalan. Okey. Pada bulan 9 ni, kalau berkesempatan lah, kita jemput semualah rakan-rakan daripada Semenanjung dan sebagainya ni. Kita ada satu lagi bentuk conference di peringkat antarabangsa, iaitu International Conference of Social Science and Humanity. Dalam yang ketiga. Yang ketiga, di mana di situ kita membawa semua, contohnya sebelum ni kita dah siri yang ketiga ni, dia lebih kepada worldwide. Maksudnya Kinotsu daripada luar negara yang membuat kajian Sarawak, dia akan bercerita apa dapatan kajian dia. Jadi dia bermula pada 26 dan 27 hari bulan September di Pullman Miri Sarawak. Jadi itulah sebagai secara ringkasnya, kalau kita lihat, kita membawa air randau ni sebagai permulaan, yang idea-idea kecil ni kemudian kita perluaskan lagi dalam kepada persidangan antarabangsa yang kali yang ketiga, yang kesemuanya ditaja oleh Kementerian Pelancongan di bawah kerusi P.N. Sri Adnan Satim, yang mana idea kerusi P.N. Sri Adnan Satim ni lah kita melihat Tok Nan sendiri yang memperjuangkan tentang budaya-budaya dan etnik di Sarawak yang tidak ada bumi putra lain-lain. Jadi itulah idea asalnya, dan alhamdulillah Kerajaan Negeri Sarawak pun memberikan peruntukan yang begitu besar kepada kerusi P.N. Sri Adnan Satim di UPM Bintulu ni, kerana kita lihat kebanyakan pengkaji-pengkaji sekarang ni dia risau tentang buat kajian tentang budaya, sebab budaya itu cuma sebahagian saja, tetapi yang mereka lebih utamakan ialah dalam bidang teknologi sebagainya. Tetapi kalau kita tidak menjaga budaya ini, siapa lagi? Betul. Okey, Doktor, kita nak tahu juga antara input-input yang bakal diangkat dalam Air Randau 2023, mungkin Doktor boleh kongsikan antaranya. Baik, idea-idenya ialah seperti keberkesanan pembelajaran masyarakat di Sarawak sendiri, kemudian berapa pentingnya tentang pembangunan etnik-etnik di kawasan Luar Bandar, yang akhirnya kalau kita lihat masyarakat Luar Bandar ni dia bukan terlalu kepedalaman itu lebih kuat, tetapi mereka sekarang ni di Sarawak ni walaupun dia luas, masyarakatnya dah mendapat rangkaian tetapi tidak yang begitu baik, tetapi mereka mendapat maklumat. Jadi inilah kita melihat bahawa Air Randau ni kalau kita lihat sebagai satu bentuk permulaan untuk membantu bagaimana akademia ini dapat membantu masyarakat di kawasan Luar Bandar, dan masyarakat Luar Bandar itu pula menikmati kepakaran akademia ni supaya untuk lebih menyelusuri benda-benda yang terkandung di kawasan pedalaman itu. Jadi kita tidak akan ketinggalan pada mereka. Doktor, kalau doktor katakan tadi tentang pelajaran mereka ini, dan baru-baru ini juga kerajaan ada menyuarakan pandangan bahawa terutamanya untuk kanak-kanak orang asli, di mana bahasa Melayu bukan bahasa pertama mereka. Bahasa Melayu adalah bahasa kedua dan bahasa Inggeris adalah bahasa ketiga. Bahasa yang digunakan oleh mereka itu perlu ada katanya perubahan dalam sistem pendidikan untuk kita sama-sama membangunkan mereka. Adakah perkara ini juga dibincangkan dalam Air Randau untuk golongan-golongan ini? Baik, dalam Air Randau ni, kerana kalau kita lihat kajian tentang frasa dan dalam segi linguistik, dari segi bahasa tu, kita di Sarawak ni, contohnya orang Melayu Sarawak sendiri bahasanya lebih daripada 15-20 bahasa. Jadi apabila benda tu kita nak buat translasi dalam bentuk linguistik, dia menjadi satu perbezaan. Namun kalau kita lihat contohnya gerek lah. Gerek kalau kat Sarawak tu dia macam berpasang-pasangan. Kalau dekat kawasan Semenanjung tu gerek tu naik basikal. Jadi inilah satu bentuk yang melihat bahawa kajian bahasa tu
memang penting kerana kalau kita tidak membuat kajian secara menyeluruh mengenai bentuk linguistiknya, morfemnya dan sebagainya, dia akan menimbulkan satu kerugian kepada generasi yang akan datang. Jadi dalam kajian-kajian bahasa ini juga kita memang memberi tumpuan sepenuhnya dalam persidangan-persidangan yang kita buat di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Okey, Doktor, kita nak tahu juga bagaimana Doktor melihat sendiri air rundown ini dapat membawa UPM kampus Bintulu untuk menjadi salah satu daripada pusat rujukan penyelidikan etnik dan kajian sosial di Sarawak itu sendiri. Okey, sebenarnya kalau kita lihat Bintulu itu merupakan bandar minyak. Dan dalam masa sama UPM kampus Bintulu Sarawak ni merupakan satu wadah sebagai sebuah pusat pengajian sebuah universiti yang berteraskan kepada research universiti. Jadi apabila kita dah ada bentuk penyelidikan yang begitu kuat dan kita nak jadikan sebagai, kita dah banyak di Bintulu ni kita dah banyak hub pertanian dalam pertanian, dalam padi, dan daripada etnik pula kita telah diwartakan sebagai sebuah hub kajian etnik di Sarawak. Dan kalau kita lihat apabila kita dah ada hub tersebut, bermula tahun ini Indonesia pula telah pun mewartakan bahawa Nusantara sebagai ibu negaranya yang baru dan bersebelahan dengan di kawasan Sarawak. Dan inilah yang kita menampakkan bahawa limpahan-limpahan idea tentang kajian, sebenarnya kajian budaya kita masih belum kuat lagi berbanding dengan Indonesia. Kita boleh berkongsi, tetapi dalam masa sama kita pula dapat mewarnai bahawa terdapatnya pertalian antara masyarakat-masyarakat di Borneo dengan masyarakat di Kalimantan. Jadi sekurang-kurangnya perkara ini lebih mencerminkan bahawa adanya satu kesinambungan, bahawa UPM di Bintulu di Sarawak ini dia memainkan peranan masing-masing, iaitu sebagai hub kajian etnik di Borneo, dan juga kita menekalkan sebagai sebuah, kita juga dapat membuat sebuah galeri yang dikenali sebagai galeri Tok Nan lah, yang menyimpan hazanah-hazanah yang tentang kajian etnik di Sarawak. Dan jelas kita dapat saksikan banyak sekali manfaat daripada air rundown ni, dan mungkin Doktor boleh nyatakan adakah ianya akan dijadikan sebagai satu simposium antarabangsa secara tahunan ataupun bagaimana? Okey, air rundown ni, dia simposium ni mula-mula kita cadangkan secara kecil-kecilan, kita buat dekat Kapal Putih, namun apabila ramai yang membuatnya telah membuat feedback yang baik, jadi air rundown ni sebenarnya dia berselang-seli dengan seminar antarabangsa tadi. Maksudnya tahun ni kita buat air rundown, tahun depan kita buat International Conference of Social Science tadi. Tetapi apabila air rundown ni dia nampak lebih menyerlah dan dia dapat memberi input kepada masyarakat secara menyeluruh, kita sentiasa membuat setiap tahun. Jadi dan kita jemputlah semana-mana pakar-pakar yang dapat membantu masyarakat, terutamanya di kawasan Pulau Bandar. Kita mewawarkan supaya boleh kerjasama dengan di Fakulti Kemanusiaan Perusahaan Sains di UPM kampus Bintulu Sarawak, dan kita sentiasa membantu demi untuk memartabatkan masyarakat kita sebagai masyarakat Malaysia Madani. Betul, dan bercakap tentang itu saya pasti memang perkara ini, kajian ini pastinya akan memacu Malaysia Madani. Dan dengan itu terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Maulana Makiman atas perkongsian tentang air rundown, dan ini menandakan pengakhiran kita untuk Apa Khabar Malaysia hari ini. Dan esok pun hari Jumaat kita akan menikmati satu cuti dan manfaatkan cuti anda dengan sesuatu yang berkualiti, dan semoga apa yang kami kongsikan hari ini memberikan manfaat dan info kepada anda di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.